弟兄姐妹们平安。 Selamat pagi, shalom saudara-saudari. Cuma bisa itu ya saudara ya. 我就会这一句罢了。 Senang sekali bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya diberi kesempatan untuk melayani pemberitaan firman Tuhan hari ini. 非常感恩，也能够在这里和大家一起来诵读思想上帝的真理。 Saya membawa salam dari keluarga besar STT Saat, Sekolah Tinggi Teologi Seminari Alkitab Asia Tenggara, tempat saya melayani saat ini. Salam sejahtera, sehat selalu dan senantiasa diberkati Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 代表我所服侍的东南亚圣道神学院向大家致以问候。 Nah saudara, kita merenungkan bagian firman Tuhan yang pagi ini diberi judul Grace in the Fall, kasih karunia di tengah kejatuhan. 那今天我们要一起来学习一个真理，题目是堕落中的恩典。 Nah saudara, kita buka Alkitab kita dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 15. 那我们来诵读这个创世纪第3章第1到第15节。 Ayat 1 sampai 7 saya akan baca dalam bahasa Indonesia, ayat 8 sampai 14 penginjil Liu Pengfei akan membaca sampai dalam bahasa Mandarin. Kemudian ayat 15 saya baca Indonesia sekali dan Pak Pengfei akan baca Mandarin satu kali di ayat 15 itu. 1到7节印尼文，然后8到14节中文，最后15节一次印尼文一次中文。 Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan. Ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. 第8节，天起了凉风，耶和华神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我便藏了。” 耶和华说：“谁告诉你你赤身露体呢？莫非你吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”那人说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。”耶和华神对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”耶和华神对蛇说：“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终生吃土。” Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. 我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也必彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。 Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda yang kerjanya sebagai guru honorer, gaji pas-pasan, dia kepengen cepat kaya.
那弟兄姊妹们，有一个年轻人啊，他做着一份工，希望能够很快的成为一个富有的人。 Dia lihat kakak sepupunya yang memang dasarnya sudah dari keluarga yang lebih kaya. Tapi kakak sepupunya beda umur sedikit. Kok cepet banget makin kaya kerjanya padahal ringan. 那看到自己的堂兄本来就富足，然后虽然年龄只是稍微的有一点点区别，可是却比他富得流油。 Lalu dia tanya, kok apa sih rahasianya kerjanya kayaknya ringan tapi kok cepet kaya? 所以他就问你的工作是如此的轻松，可是你却赚了这么多的钱。 Lalu kokonya bilang, saya main saham. 所以他的哥哥就说：“我是在炒股。” Wah saya mau kau ajarin saya juga mau dong cepet kaya. 所以他说：“哥，我也要炒股，这样的话我可以很快的成为富人。” Akhirnya kokonya ajarkan dia cara main atau trading saham. 所以最后他的这个哥哥就教他要怎么样去炒股。 Tapi kokonya kasih nasihat penting. Ini transaksi beresiko besar. Kamu bisa hancur berantakan, kamu bisa bangkrut. Bahkan kamu baca berita ada orang bunuh diri gara-gara kalah main saham. 但是他的堂兄告诫他说，这是一个危险的交易啊！一次的交易可能会让你破产，让你成为失去心智的人。你去看这个新闻，有人因为炒股失败而自尽。 Pokoknya nasihati, kamu nggak boleh pakai semua uang tabungan kamu. Kamu pakai uang yang sedikit aja yang kalau resikonya sampai kalah, ya kamu masih ada tabungan. 所以你不可以用全部的财产去炒股，用一部分就可以了。即便炒股失败，也没有太大的影响。 Apalagi kamu sampai pinjam sana sini, jangan ya. 那更不可以去做网贷来炒股，那不可行。 Saudara kemudian bilang, oke kok. 所以他说：“好的，哥哥。” Dia kemudian mulai lakukan apa yang diajarkan kokonya. 所以他就开始照着他哥哥教他的去炒股。 Mula-mula dia hanya gunakan sedikit uangnya untuk beri saham. 那刚开始的时候，他用一点点的钱去买股票。 Wih ada untung tapi juga sedikit. 那赚到了钱，当然这个利润很小。 Nah terus lama-lama dia mulai merasa kapan saya bisa secepat koko saya kalau saya cuma sedikit. Dia mulai tambahkan uang lebih banyak. 那随着时间的推移，他觉得这个赚钱的速度太慢了，所以他开始越来越加码去买股票。 Hampir semua tabungannya dia sudah pakai untuk beli-beli saham. 他几乎把所有的存款都用来购买股票了。 Oh saudara kemudian apa yang dinasihati kokonya kejadian. 那他哥哥告诫他的事情最后发生了。 Tiba-tiba pasar saham ambruk, saham yang dia beli berguguran semuanya. 那股市崩盘，所以他所有的钱都付诸于东流。 Fall, jatuh seperti apa yang menjadi tema khotbah kita hari ini. 那这个就好像我们今天的正道主题一泻千里。 Sampai dia tuh waktu mau cepet-cepet jual supaya tidak makin rugi, udah nggak bisa karena disuspend oleh pihak bursa efek, ditahan tidak boleh ada transaksi karena terlalu hancur. 因为股市崩盘，所以他要抛售也没有可能了。 Saudara dalam kondisi frustrasi itu dia kemudian merasa udah nggak ada harapan nih. 所以在所有的抑郁当中，他觉得整个世界都要坍塌了。 Dia naik ke lantai 2, dia berdiri di tepi ketinggian balkonnya, dia mulai timbul pikiran-pikiran, apa saya bunuh diri aja seperti yang saya baca di berita. 所以他站在楼顶，然后就想着我要不要跳下去，干脆自尽得了。 Karena bukan hanya uangnya ludes, dia sudah sampai spekulasi, nanti kalau dia nggak bisa bayar, dia harus berutang, harus sampai mungkin jual rumah keluarga dan sebagainya. 因为他一直在想着亏了那么多的钱，就是卖掉所有的财产，他也支付不起这个高额的债务。 Dia ingat dia itu semua berawal dari keinginan cepat kaya, berlanjut keserakahan, berujung kejatuhan saat ini. 他开始记起这所有的一切始于贪欲，导致现在的堕落。 Tapi dalam kondisi putus asa itu dia ingat dia mau berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya nggak tahu nih saya udah jatuh banget. 所以在他的绝望当中，他向神祷告， Dan bersyukur Tuhan berikan grace in the fall itu. Anugerah di tengah kejatuhannya dia, besoknya ada jalan keluar.
感谢主从上帝来的恩典，在他祷告之后，次日有从神来的帮助。 Waktu pasar saham dibuka, suspendnya sempat dibuka, dia harga saham itu sempat naik sebentar, dia cepat-cepat jual. 当股市一开盘，那本来被禁锢的这个盘，现在可以抛售，所以他立刻抛售了所有的股票。 Setelah dijual semua, dia memang masih sangat rugi banyak, tapi bersyukur tidak harus sampai jual rumah keluarganya. 他计算，最后感恩，他不用卖他的财产。 Dia bersyukur, dia memang kapok dan dia berkata, aduh Tuhan saya kapok dah, saya gak mau serakah lagi, saya kerja lagi dan jadi guru aja biasa dah daripada saya jatuh lagi yang berikutnya. 所以他说：“上帝啊，我不要再贪婪了，我不要炒股了，我还是做普通的工作罢了。” Saudara, seperti anak muda ini kita semua adalah manusia lemah yang penuh keinginan. 就好像上述的年轻人，我们每一个人都有很多的欲望，我们是软弱的人。 Ada yang ingin cepat kaya seperti pemuda ini, ada yang ingin cepat sukses meskipun tidak melalui proses yang susah. 那我们希望富有，希望能够拥有一切，但是又不想经历苦难。 Ada yang betul-betul ingin secepat-cepatnya berhasil sukses kaya sehingga menghalalkan segala cara. 那希望能够快速的成功，所以让所有的一切道路都成为可行。 Ada yang ingin cepat-cepat lulus sekolah, cepat lulus kuliah, dapat nilai bagus, nggak mau belajar susah. Jadi beli soal, nyontek, tanya ChatGPT dan sebagainya. 那他很想成绩优异，但是又不想努力学习，所以就开始去购买考卷，然后去问人工智能。 Ada yang hanya ingin memuaskan dirinya, pokoknya yang penting hati saya senang, hati saya happy. Nggak peduli dah apa hati orang, apalagi hati Tuhan. 那只要自己高兴，所以也无非去不需要去在乎别人怎么说，只要自己满意，上帝高不高兴无所谓。 Maka di Yakobus 1 ayat 14-15 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi tiap-tiap orang dicobai dan dipikat oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. 雅各书的1章14到15节说：“但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。” Saudara, keinginan yang dimaksud di Yakobus ini adalah keinginan yang berbeda dengan keinginan Tuhan. 那在这里所谈到的人的欲望和上帝的旨意是不一样的。 Maka dikatakan keinginan yang berbeda dengan keinginan Tuhan ini waktu akhirnya dibuahi akan melahirkan dosa. 那人的欲望导致最终的罪。 Karena dosa itu pada dasarnya adalah bertentangan dengan ingin dan kehendaknya Tuhan. 因为罪是从私欲来的，这个与上帝的旨意相违背。 Dan dosa ini apabila sudah makin matang terus berdosa melahirkan maut, kematian kekal, keterpisahan dengan Tuhan sumber kehidupan kita. 那罪导致最终的死亡，所以做的一切是与神的旨意相违背的。 Saudara, dari pintu keinginan inilah iblis berusaha menjatuhkan Adam dan Hawa, nenek moyang kita. 撒旦就是通过人的欲望破门而入，使始祖亚当和夏娃犯罪。 Tadi kita baca Kejadian pasal 3. 当我们在读创世纪第3章的时候， Kalau kita lihat Alkitab misalnya bahasa Indonesia, di atasnya ada judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. 在那里，圣经的印尼文翻译是“人跌入最终”，但是中文是“人违背命令”。 Nah, saudara, di pasal 2, yaitu di ayat 16-17, ada satu perintah Tuhan yang perlu kita perhatikan sebagai latar belakangnya. 但是在创世纪的第2章16到17节，这里有上帝的吩咐，我们需要注意。 Setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya dan menempatkan wanita dan pria Adam dan Hawa ke dalam taman itu, 那上帝创造了所有的一切，让亚当和夏娃被安置其中。 lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.
在这里，耶和华神吩咐他们说：园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。 Saudara, barangkali ada di antara kita yang berpikir kritis bertanya begini, kenapa sih Tuhan mesti menciptakan dan meletakkan pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah Taman Eden? 那具有批判性思维的你和我，常常就问：为什么上帝他要把分别善恶的树放在伊甸园的中央？ Bukankah kalau tidak ada pohon yang terlarang ini, semua pohon boleh dimakan buahnya, nggak perlu ada yang nggak boleh dong? Bukankah lebih aman, manusia lebih nggak jatuh dalam dosa? 那既然其他的都可以吃，干嘛要放一颗不可以吃的在当中？这不是让人就没有安全感了吗？ Saudara, ngomong-ngomong ini gambar hanya ilustrasi ya. Bentuk buahnya apakah warnanya emas dan seperti apel kita nggak tahu, ini hanya ilustrasi. 那 bukan 这个 ini. 只是图片罢了，到底当时的苹果是金色的还是红色的，不为人知。 Nah saudara, balik lagi, kenapa ya Tuhan sampai menciptakan itu? Alasan sebenarnya tentu kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. 那为什么创造主要把分别善恶的树放在那里？你不知我不知，只有上帝知道。 Tapi dalam hikmat kita yang sangat terbatas dan kecil ini, yang tidak akan mungkin bisa menyelami dan memahami hikmat Tuhan yang tidak terbatas. 那我们作为有限的人类，根本不可能去明白无限的上帝的旨意。 Kita sedikitnya bisa memahami bahwa keberadaan pohon pengetahuan baik dan jahat ini melengkapi aspek moral dalam diri kita sebagai manusia. 那我们能够知道一点点，就是这棵分别善恶的树的存在，在我们人类的身上完成了道德的层面。 Aspek moral itu membuat kita jadi tahu mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang baik dan mana yang jahat. 那从道德的层面，我们可以去区分什么可行，什么不可行。 Dan itu kalau kita ikuti yang baik dan yang boleh, mendatangkan kebaikan buat diri kita. 那我们按照可行的做，所得到的就是益处。 Mungkin saudara berkata, Pak bingung Pak, saya nggak ngerti ya moral-moral apa sih? 我对道德这个我是不太清楚。 Saya beri contoh, misalnya kita yang sudah menikah atau anak-anak yang papa mamanya sudah menikah, kita bayangkan kehidupan pernikahan. 那我给大家一个例子啊，比如已经结婚的夫妻， Bayangkan sebuah pernikahan, andai kata umpama jikalau tidak ada aspek moral di dalam pernikahan itu. 如果婚姻当中没有道德的纬度， Jadi setelah seorang suami dan istri menikah, mereka bebas boleh melakukan apapun. Tidak ada yang tidak boleh dilakukan, semua boleh. 那这个男女结婚之后，有所有的自由做任何他们想做的事情。 Boleh marah-marahan, teriak-teriakan, pukul-pukulan. 那可以生气，可以互殴， Boleh nggak setia, mau pergi sama pria lain, wanita lain, bebas, boleh. Nggak ada yang nggak boleh. 对自己的配偶不忠心，可以去与任何人滥交。 Mau kerja nggak kerja, boleh. Mau males-malesan, nggak males-malesan, boleh. Semua boleh pokoknya. 不要工作，然后懒惰，什么都可以。 Mau kawin cerai, cerai kawin juga boleh. Pokoknya apa aja boleh. 结了婚离婚，离了婚又再结婚，反正高兴自己 saudara, 做。 apa jadinya kehidupan pernikahan yang seperti itu? 那如果婚姻是这样的话，应该会成为怎样呢？ Itu menjadi pernikahan neraka, pernikahan yang benar-benar hancur berantakan, yang benar-benar menjadi musibah bencana besar. 这种婚姻的话，就是一座坟墓，是有所有的灾难立于其中。 Saudara, itulah mengapa perlu ada aspek moral di dalam kemanusiaan kita. Karena kita jadi tahu mana yang baik dan tidak baik. Sehingga kalau kita mengikuti yang baik sesuai dengan standar Tuhan, akan datangkan kebaikan buat kita juga. 所以这就是为什么上帝创造的人有一个道德的纬度在当中。我们知道好的，我们可以去做，就得到神赐给我们的益处。 Namun perintah yang penting untuk kebaikan manusia itu pun manusia nenek moyang kita gagal lakukan. 但是上帝给予我们的美善，我们却
失败了，没有按着去行。 Di dalam Kejadian 3 ayat 4-5 yang tadi kita sempat baca, alamat ayatnya cakep ya, 3, 4, 5. Tapi isinya nggak cakep sama sekali saudara. 我们看到创世纪第3章的第4到第5节，这里的对话看起来很好，但实际上充满了危机。 Nah saudara di sana dicatat, tetapi ular adalah iblis, bapak pendakwa, bapak penipu, bapak penjahat, benar-benar si jahat yang benar-benar mau membunuh dan membinasakan kita semua, berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. 那这个蛇的话，它是撒旦，它是谎言的父，它是所有一切恶的根源。他就对这个女人说：“你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神，能知道善恶。” Saudara, ular si iblis yang jahat ini sejak awal sudah menipu. Kalau kita baca dari ayat 1 pasal 3, dia berkata, bukankah semua pohon nggak boleh dimakan? Hawa bilang, enggak, semuanya boleh. 我们看到他是谎言之父。当我们在看第1节的时候，他就说：“上帝岂是真说不能吃吗？” Lalu Hawa bilang, enggak, semuanya boleh kecuali satu yang di tengah-tengah itu yang tidak boleh diraba dan tidak boleh dimakan. Sebab kalau aku dan kami memakannya, kami akan mati. 那所以夏娃就说：“没有啊，所有的都可以吃，唯有一棵分别善恶树上的果子不可以吃。” Nah, tapi kebenaran firman Tuhan ini pun diputar balik. Iblis berkata, enggak, kamu enggak akan mati. 但是上帝的真理被撒旦所改变，然后他说：“没有啊，你吃了不会死的。” Tapi kamu matanya akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. 但是当你吃了以后，你的眼睛就明亮了，你就像神一样。Saudara perhatikan, selain diputarbalikkan fakta, dia mulai menyisipi, membuai, merayu melalui pintu keinginan dalam hati Hawa. 所以我们看到，当他这个撒旦把上帝的真理改变了之后，他把自己的私意又夹杂在其中。 Keinginan apa? Keinginan untuk menjadi seperti Allah. 让人有这个想成为神的欲望在当中。 Saudara, keinginan untuk menjadi seperti Allah ini adalah keinginan yang terfatal dalam hidup kita. 那人想如神一样是最致命的欲望。 Karena orang yang ingin menjadi seperti Allah adalah orang yang mau menjadi Allah buat dirinya sendiri. 那一个想成为神的人，是他想掌管自己的人生。 Dia tidak mau ada Allah pencipta itu di atas dia, sehingga dia tidak mau mengikuti kehendak Allah itu. Dia mau jadi Allah buat diri dia sendiri, sehingga dia mengikuti kehendak dia sendiri. 因为他不希望在上有一个神掌管他，他要成为自己的神来掌管自己的人生。 Ini yang sangat Tuhan tidak berkenan, makanya orang-orang yang seperti itu akan binasa dalam kekekalan. 那所以像这样的人，至终的就是走向死亡。 Nah saudara, inilah yang menjadi kejatuhan, kegagalan nenek moyang kita yang terus turun-temurun berakibat juga berlanjut pada kita semua di semua tempat, semua manusia. 那这就是始祖所犯的罪，因为始祖犯罪，所以在世界各个角落的人也同时跌入了罪中。 Saudara, Alkitab mencatat perempuan itu kemudian melihat bahwa buah pohon itu baik. Dari matanya dia udah mulai suka nih, iya ya baik ya. Dan dilanjutkan untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Matanya menangkap itu baik. Lalu dia bayangkan kalau dia makan akan sedap rasanya. Dan lalu dilanjutkan menarik hati karena memberi pengertian. Dia bayangkan akan memberi pengertian tahu yang baik dan jahat seperti Allah. Jadi ada keangkuhan hidup. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. 请大家注意夏娃从内心到行动的一个变化。首先，他是看见这个树上的果子好做食物，然后他的眼睛就去看，然后他很喜爱这个果子。接下来，他就有行动去摘下这个果子来吃，不单自己吃了，
也给她的丈夫吃了。 Nah saudara, inilah yang menjadi keinginan-keinginan yang mulai keluar dalam diri Hawa itu. 所以这就是撒旦放在人里面的私欲。 Saudara, ini bukan hanya kerentanan nenek moyang kita. Kita semua pun punya kerentanan yang sama. 弟兄姊妹们，不单单是我们的始祖被捆绑，今天的你和我也同样被世界的锁链 Maka 捆绑 firman。Allah di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, memuaskan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup mau menjadi seperti Allah itu bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 所以在约翰一书的2章16节说，因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。 Dan dilanjutkan di ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 接着在17节说，这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。 Saudara, dunia ini dengan keinginannya yang tidak mengikuti kehendak Allah sang pencipta itu sedang berjalan lenyap ke dalam kebinasaan. 那在这个世界上的人，如果按照自己的情欲和私欲的话，最终是走向灭亡。 Nah saudara, supaya kita tidak binasa selama-lamanya tapi kita bisa hidup selama-lamanya, harus berbalik arah. Bukan ikuti kehendak dunia tapi ikuti kehendak Allah. 所以我们现在要做的是悔改归向神，按照上帝的旨意去做，迎接我们的是永生。 Saudara, dampak dari kejatuhan ini begitu besar sehingga Alkitab mencatat di Roma 3:23, semua orang, gak ada terkecuali Adam dan Hawa dan semua orang termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 始祖犯罪带来的影响是如此的巨大，就连你和我也遭了殃。圣经的罗马书3章23节说，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。 Di kitab yang sama Roma pasal 6 ayatnya juga sama 23, di sana juga dikatakan sebab upah dosa ialah maut. 但是在罗马书的第6章第23节中说，因为罪的工价就是死，在耶稣基督里面我们有救恩。 Nah saudara, bersyukurnya firman Allah tidak hanya berhenti di ayat 23 dari Roma 3 ini, dan tidak hanya berhenti di ayat 23a dari Roma 6. 那我们没有止于罗马书3章23节，但是我们却到了罗马书第6章的23节。 Kita bersyukur itu baru koma, bukan titik, bukan akhir. Bukan hanya diungkapkan dampak dari the fall atau kejatuhan kita saja. 我们很感恩，我们没有始终在这个罪恶当中，但是却有救恩给予了我们。 Iya, kita bersyukur di ayat 24 ada grace, ada anugerah itu. Maka dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 所以在罗马书的3章24节接着说，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。 Di 6:23 pun ditekankan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah atau grace dari Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 因为在罗马书的第6章22到23节说，罪的工价乃是死，在耶稣基督里面有救恩。 Saudara, ini adalah grace in the fall, anugerah di tengah kejatuhan kita itu. 弟兄姊妹们，这是在人堕落当中，神给予我们的恩典。 Yang di tengah kejatuhan manusia pertama, Tuhan sebetulnya juga sudah memberikan nubuat anugerah ini. 在始祖犯罪的时候，实际上上帝已经给予了救恩。 Yaitu di ayat 15 yang tadi dibacakan satu kali bahasa Indonesia, satu kali bahasa 就是我 Mandarin. 们刚才所读的创世纪的3章15节。 Saudara, Tuhan berfirman, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular iblis itu, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya yaitu keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu ular, dan engkau akan meremukkan tumitnya, keturunan perempuan itu.
所以在这一节经文当中，耶和华说：“我要叫你，这里的你是撒旦和女人彼此为仇。那撒旦的后裔和女人的后裔会彼此为仇。那女人的后裔会伤了撒旦的头，可是撒旦的话会伤了女人后裔的脚跟。” Saudara, keturunan perempuan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria yang seorang perempuan. 那我们知道，女人的后裔就是我们的救主耶稣，是因圣灵感孕由玛利亚所生，为我们挂在十字架上。Saudara perhatikan dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Anak darah itu virgin, perawan. Dia bukan hasil laki-laki dan wanita yang mengandung, tapi Tuhan Yesus mengambil rupa manusia yang dikandung dari Roh Kudus. Wanita itu perawan melahirkan. 我们要注意，主耶稣基督他是圣灵感孕，童贞女玛利亚所生，跟你我不一样，我们是有爸爸妈妈的，但是主耶稣是圣灵感孕。Dia lahir dari anak darah Maria, kemudian menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 他在本丢比拉多手下受难，然后受死埋葬。Saudara, seolah-olah waktu sampai turun ke dalam kerajaan maut, iblis mungkin membayangkan, wih kita akhirnya bisa membuat anak Allah yang hidup itu turun ke dalam kerajaan maut, mati dan dikuburkan. 所以当耶稣受死埋葬的时候，可能撒旦还在那里高兴，女人的后裔被我战胜了。 Oh saudara, ini adalah bagian dari iblis itu meremukkan tumitnya saja. 那这个只不过是撒旦伤了女人后裔的脚跟罢了。 Karena pada hari yang ketiga, ia bangkit pula dari antara orang mati. Kemudian dia mengalahkan dosa dan maut dan mengalahkan si jahat itu. Dia meremukkan kepala ular iblis itu. 但是主耶稣在3日后复活，然后他战胜了撒旦。 Tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Dia pemenang atas semuanya dan dia selesaikan urusan dosa akibat kejatuhan kita melalui grace pengorbanannya 他 itu. 战胜了所有的一切，然后把救恩给予了所有相信、信靠他的人。 Saudara, mungkin kita pernah bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan pakai cara pengorbanan itu dan dia padahal Tuhan yang maha kuasa. Bahkan di dalam Matius 26 ayat 53, dia pernah berkata demikian waktu dia mau ditangkap di Taman Getsemani. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? 我们可能会问，这个蛮有权柄的上帝为什么要以耶稣软弱的形式来到这个世界上拯救我们？即便是在马太福音的第26章53节说：“你想我不能求我父再为我差遣12营多天使来吗？” Saudara, seolah-olah mengapa Tuhan Yesus, Tuhan kita itu harus membiarkan tumitnya itu diremukkan oleh iblis. Padahal dia bisa melawannya. 那为什么上帝他是蛮有权柄的，但却是任由撒旦去伤了他的脚跟呢？ Dia bisa panggil malaikat untuk membumi hanguskan semua orang menyalibkan dia. Termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, karena akibat dosa kita lah membuat dia tersalib. 那他是可以差遣这个天使来到世上，让这地上所有的一切灭亡，包括你和我。 Tapi kenapa dia tidak lakukan? 但是为什么他没有这样做？ Saya pernah menanyakan ini waktu saya remaja, saudara. 所以当我还是少年的时候，我就问自己这样的一个问题。 Saya kemudian ketemu jawabannya waktu saya baca satu artikel tentang misteri kematian seekor induk ayam. 然后我就读到了一个关于一只母鸡这个它的死亡的一个奥秘。 Saudara, Alkisah di dalam artikel yang saya baca itu ada seekor induk ayam ditemukan tewas misterius. 那在这个杂志当中讲到，有一只母鸡以一种很奇妙的方式死去了。 Dia ditemukan oleh peternak, pemiliknya itu dalam kondisi dia hanya duduk diam tapi sudah mati, badannya sudah dingin semuanya, tidak bergerak sama sekali. 养殖这个鸡的这个主人发现这一只鸡蜷缩在那个地方，它已经死掉了。 Wah, si peternak bingung, lalu dia kemudian memeriksa dan menginvestigasi apa penyebab kematiannya.
然后他就开始去找到底是什么原因导致他死亡。 Lalu dilihat di bagian kepalanya saudara ada luka, ada lubang, kemudian ada darah yang sudah mengalir dan sudah mengering. Rupanya dia terluka sampai kehabisan darah. 然后发现他的头部有很多的伤，然后有血流出来。 Tapi dia bertanya-tanya apa yang menyebabkan kepalanya berlubang dan berdarah hebat itu. 那到底是什么样的原因导致他流了这么多的血？ Lalu dia lihat lagi ada jejak kaki hewan lain di dekat situ. 然后他就看见在附近有别的动物的这个脚印。 Oh, akhirnya dia tahu ada binatang lain yang masuk malam-malam, yaitu binatang musang yang kemudian mematok kepalanya dan menyedot darahnya sampai habis. 所以他就发现应该是半夜有黄鼠狼来偷鸡。 Nah, kemudian saudara mungkin sampai di sini bertanya-tanya, musang patok kepala ayam menyedot darah. Mungkin saudara bertanya-tanya, sama waktu itu juga saya bertanya-tanya. 那我那个时候就问，可能你们也会问，为什么这个黄鼠狼会把鸡的头咬的这个到处流血？ Nah saudara, saya karena tidak ahli perayaman dan permusangan, saya juga nggak tahu kenapa begitu ya. 那我没有见过，所以我也不知道为什么会这样。 Tapi karena artikelnya bilangnya begitu, kita terima aja deh. 那但是这个期刊当中是这样写的，所以我们就暂且采纳。 Cuma yang bikin penasaran si peternak adalah kenapa si ayam ini nggak melawan? Kok dia diem aja? Padahal kan dia bisa melawan, merontak, dia bisa berteriak, dia bisa kabur. 那我们想问的就是为什么他不反抗？为什么他没有逃跑？ Saudara karena dia penasaran, dia angkat tubuh induk ayam ini. 因为他很好奇，所以就把这一只母鸡移开了。 Begitu diangkat barulah ketahuan penyebabnya. Karena di bawah tubuhnya ada anak-anak ayam yang masih kecil yang baru menetas. 然后发现原来在母鸡的身下有一群小鸡。 Saudara, induk ayam ini bertahan sampai titik darah penghabisan. Dia tidak melawan, dia tidak kabur, dia korbankan dirinya demi melindungi anak-anak yang dikasihinya itu. 那这一只母鸡为了保护它的鸡仔，所以宁愿自己流血死亡。 Saudara, kalau dia kabur, dia lawan bisa. Tapi nanti anak-anak semua yang tewas, dia nggak mau. Dia sayang, dia korbankan dirinya. 所以它完全是可以抵抗，完全是可以逃跑的。但是为了要保护它的小鸡仔，所以它自己宁愿献上自己的生命。 Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus buat kita semua yang dikasihinya, saudara. 这就是主耶稣为你和我所献上的。 Dia bisa turun, dia bisa panggil malaikat, tapi dia tidak lakukan. Karena itu dia lakukan, kita semua yang akan tewas di dalam kebinasaan kekal. 他完全有能力从十字架上走下来，也完全可以让天使来使地上所有的一切都毁灭，但是他没有这样做，因为他要拯救你和我。 Maka dia bertahan sampai kesudahannya. Sampai dia berkata, sudah selesai karya penebusan ini. 所以到最后的时候，他说成了。 Saudara, ada perbedaan besar antara induk ayam ini dengan Tuhan Yesus. 那这个母鸡和主耶稣有不一样的地方。 Si induk ayam ini setelah dia tewas, dia tidak bangkit lagi. Sehingga anak-anak ini masih hidup di dalam kondisi yang kalau diserang oleh musang itu dia tidak bisa melawan dan tidak berdaya. 那这只母鸡它死了以后没有再复活，所以即便有黄鼠狼要再来的话，它也没有办法去抵挡。 Tapi Tuhan kita dia bangkit lagi pada hari yang ketiga. Dia mengalahkan semuanya dan dia memberikan pengharapan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga waktu dia belum naik ke surga dia berkata, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. 但是救主耶稣他第三日复活，然后他把所有的一切的祝福赐给我们，更为重要的就是救恩给了我们。 Grace in the fall ini bukan hanya memberi anugerah pelepasan dan pengampunan, tapi juga pengharapan untuk kita jalani hidup di dalam kehidupan kita saat ini. 所以堕落当中的恩典不是说单单我们被救了，而是在我们被救之后，我们可以在神的恩典当中依然活着。 Sebagai penutup, saya membagikan sebuah kesaksian kisah nyata yang ditulis oleh seorang penulis Lee Strobel di dalam bukunya The Case for Grace. 那有一个叫 Lee Strobel 的人，他写了一本书叫《恩典的理由》。 Dia jurnalis, dia wawancara banyak orang, dia kumpulkan informasi dari orang-orang yang mengalami grace Tuhan, anugerah Tuhan ini.
那他是一个记者，他收集了所有这些经历了神恩典的人的经历。 Salah satu orang yang diwawancarai namanya Cody Huff. 那当中有一个人的名字叫 Cody Huff。 Nah, Cody Huff ini tinggal di Amerika, dia berasal dari keluarga yang broken home, yang hancur berantakan, papa mama bertengkar tiap hari. 那他是在一个破碎的家庭当中成长的，父母是天天是争争吵吵了。 Papanya pukul istrinya, pukul anaknya. Wah, pokoknya itu rumah udah kayak neraka, saudara. 那他的家就好像是地狱啊，父母之间的这个争闹，他的爸爸是对他的妈妈有这个暴力。 Karena rumah serasa neraka, dia mau cari kesenangan. Usia belasan tahun, dia mencoba narkoba. 那因为家里没有给他平安，所以他在11岁的时候就走出家门，开始去尝试吸毒。 Saudara masih remaja belasan tahun, dia bukan hanya pakai narkoba, dia ikut jual narkoba, dia ikut berbuat kejahatan, merampok, menipu, memalsukan uang, dan berbagai kejahatan lainnya. 所以当他在少年的时候，不单单成为吸毒者，他也贩毒，然后去做了很多的恶行。 Dia berkata dia udah sering dipukul, ditusuk, ditembak, udah sering. 那有人遇到他的话，当然就会对他进行伤害，然后反正就是一些不讨人喜欢的事情发生在身上了。 Keluar masuk penjara kurang lebih udah 8 kali dia bolak-balik masuk penjara. 那这个监狱也是进进出出，成了家常便饭。 Saudara, hidupnya itu tuh bener-bener bukan cuma fall satu kali, tapi fall, jatuh terus sampai jatuh ke satu titik nadir. Dia bilang dia udah nggak tahu mau jatuh kemana lagi, udah sampai titik terbawah. 所以他的生命不是一次的跌倒，而是持续不断的跌倒，就是一泻千里，到了没有底的。 Di titik nadir yang terbawa itu saudara, dia berkata, I'm nothing, I have nothing. Saya udah nggak punya apa-apa, saya sudah bukan siapa-siapa lagi. Dia menjadi homeless, menjadi tunawisma yang nggak punya apa-apa lagi, gelandangan saudara. 所以在他生命最低谷的时候，他觉得我什么都不是，我也没有什么东西，所以他成为一个无家可归的人。 Dia tahu dia ini sampah masyarakat yang harus dibuang. Dan dia hanya hidup dengan tempat sampah untuk ngais-ngais cari makanan demi bertahan hidup. 他被人视作垃圾，那他也和垃圾生活在一起。 Saudara, dia berkata hari itu kalau kamu ketemu saya, kalau kamu lihat perut saya, itu tulang iga saya bisa dihitung semuanya. 他说：“如果在那个时候你看见我的话，你可以去数我有多少条肋骨。你看见他的骨瘦嶙峋了。 Hari itu dia udah 3 bulan lebih nggak mandi. 那已经有3个多月没有洗澡， Badannya bau busuk bukan main. 那他的身体是满身异味。 Sampai dia karena homeless tunawisma tinggal sama orang-orang homeless tunawisma di taman, di pinggir jalan. Sesama orang homeless tunawisma aja tutup hidung bilang bau busuk banget kamu Cody. 那他与无家可归的其他人生活在一起，别的无家可归的人都没有办法去忍受他身上的那种异味。 Sesama homeless gelandangan aja jaga jarak, gak tahan sama bau busuknya saudara. 那因为他满身的异味，所以没有人能够忍受。 Oh lalu karena mereka sesama homeless, ada satu homeless yang kemudian kasih tahu Cody begini. 那当中有一个人这样对他说 Cody, gila kamu udah 3 bulan lebih gak mandi, mandilah segera. 那你有3个月没洗澡了，你赶快去洗澡吧。 Cody bilang, saya mandi di mana? 那他说我到哪儿去洗澡呢？ Terus temannya bilang, itu ada satu gereja. Ini di kota Henderson di Amerika Serikat ada satu gereja namanya Central Christian Church. Dia bilang itu ada gereja di jam tertentu, dia ada buka pintunya, kita boleh ambil antrian untuk mandi di sana gratis. Lalu dia ada siapin kopi dan makanan, kita juga boleh ambil gratis. 他说，在附近有一个教堂，在特定的时间，他会给予大家去那里洗澡，然后会有一些咖啡和食物在那里准备给他们食用。 Besok pagi dia cepat-cepat ke sana, dia ngantri, dia ambil nomor antrian, dia mau mandi, melakukan saran temannya. 所以次日他就去了这个教会，在那里洗澡，然后在那里可以喝咖啡、吃东西。 Nah lagi dia antri, dia mau ambil kopi, ambil makanan dan antri mau buat mandi.
那当他在那里拿咖啡，然后等着要洗澡的时候， ada seorang ibu, badannya kecil, usia sudah di atas 50. Ibu ini jemaat dan relawan di gereja itu. 那有一位在那里做义工的女士，大概是50多岁的样子，瘦瘦小小的身材。 Si ibu ini hatinya digerakkan Tuhan, saudara. 那这个女士内心被感动， Dia lihat ini Kodi baru pertama kali datang, tapi hatinya tergerak sekali. 因为她看到这个高地是第一次来这里， Dia dikerahkan Tuhan luar biasa untuk menyapa Kodi itu dan menanyakan sesuatu pada Kodi. 然后她就很热情的去迎接高地，然后去询问她的情况。 Si Kodi lagi berdiri ngantri, saudara. 那这个高地还在那里排队， Ibu ini berjalan mendekati dan menepuk. 然后这个女士就靠近她，然后轻轻的拍她。 Dipanggilnya sir ya, panggilan kehormatan kalau bahasa kita kira-kira mas begitulah, mas gitu. 然后就问她先生， Nah kemudian waktu dipanggil dia nengok badan, ada apa bu? 然后当被拍肩膀的时候，他就转过身去问女士有什么事吗？ Ibu ini kemudian bertanya begini, tampaknya Anda perlu sebuah pelukan. 然后这个女士就说：“我觉得你需要一个拥抱。” Si Kodi bilang, jangan bu, saya udah 3 bulan lebih nggak mandi, saya bau busuk banget. 她说：“不要了，我已经3个月没有洗澡了，浑身上下都是异味。” Ibunya akan dikerahkan oleh hati Tuhan luar biasa berkata, bagi saya kamu nggak bau busuk. 她说：“这个女士因为被感动，所以她说没有啊，我没有觉得你很臭啊。” Si ibu ini kemudian maju, saya peluk ya, dipeluk oleh ibu itu. 然后就去拥抱了这个高地。 Saudara waktu dipeluk si Kodi menitikkan air mata. 那这个时候高地就流下了泪水。 Oh dia udah hancur lebur jatuh sejatuh-jatuhnya, dia udah merasa di sampah yang harus berada di tempat sampah. 因为他已经跌到了生命的低谷，就是觉得自己就如同垃圾一样。 Saudara setelah dipeluk ibu itu kemudian berkata kepada dia, tahukah kamu Tuhan Yesus mengasihimu? 然后这个女士给他了一个拥抱之后，告诉他说：“你知道吗？主耶稣爱你。” Oh saudara kemudian dia mandi, keluar dari kamar mandi, dia melanjutkan pembicaraan dengan ibu itu beberapa jemaat dan kemudian menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia mulai kenal Tuhan Yesus, dia mau percaya, dia mau terima anugerah itu dan dia akhirnya mau dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. 所以当他在洗澡之后出来，就跟这个女士和其他的几个同工在那里聊天，然后就讲到了耶稣。后来他自己愿意接受耶稣作为救主，也接受了洗礼。 Saudara dia udah jatuh sampai the fall. Tuhan memberikan grace-nya dan grace itu disambutnya membuat dia akhirnya pelan-pelan bisa bangkit dari fall itu. 那虽然他已经跌到了低谷，但是上帝的恩典让他重新的站起来。 Perlahan-lahan dia bangkit sampai akhirnya dia menjadi seorang pastor. 那最 seorang 后 hamba Tuhan. 他慢慢的成为了一名牧师。 Dan dia melayani juga orang-orang homeless, orang-orang seperti latar belakang hidupnya. 所以他也去服侍那些和他同遭患难的无家可归的人。 Saudara budaya kita dengan budaya Amerika memang berbeda. 那的确，我们在印尼的文化和在美国的文化是有差别的。 Kita tidak terbiasa sembarangan memberi pelukan kepada orang yang tidak kita kenal. 那我们即便是认识的人，也不会随随便便的去拥抱。 Dan kita tidak harus melakukan persis sama seperti itu. 那我们没有必要完全照本宣科。 Kodi menerima anugerah yang memeluk dia dari Tuhan melalui seorang ibu yang digerakkan. 那高地他信主是透过这位女士愿意张开怀抱去拥抱他。 Tapi Bapak Ibu Saudara hari ini di ruangan rumah Tuhan ini kita semua juga mau dipeluk oleh Tuhan melalui firman yang diberitakan ini. 但是今天在座的你和我，借着上帝的话语，上帝要拥抱你和我。 Dan melalui kehadirannya yang tidak terlihat secara kasat mata. Tapi dia ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaan kita, meski kita rasa saya bau busuk Tuhan, saya nggak layak. Bagi dia
kita semua dikasih, diterima, dan dia mau peluk kita. 无论我们今天是处于怎样的状态，但是上帝他愿意向我们伸出拥抱的双手，他接纳我们所有的一切。 Mari kita tundukkan kepala, kita terima pelukan anugerah Tuhan. Dan kita mohon Tuhan berbelas kasihan bagi kita. 我们一起低头来享受上帝给予我们的拥抱。